Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Sekatan Perdagangan Antarabangsa ialah dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal ekspor dan import negara. Bentuk Sekatan Perdagangan Antarabangsa terbahagi kepada 6, iaitu takrif, subsidi, kuota, kawalan pertukaran asing, embargo dan sekatan bukan ekonomi. Okey, kita lihat dulu yang pertama iaitu takrif. Takrif merupakan cukai yang dikenakan atas barang yang diimport dari luar negara. Pengenaan takrif akan menyebabkan harga barang import meningkat dan secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan barang keluaran tempatan sesebuah negara. Takrif terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama takrif spesifik. Takrif spesifik ialah cukai tetap yang dikenakan atas setiap unit barang yang diimport. Contohnya, kerajaan Malaysia mengenakan takrif berbentuk spesifik sebanyak 300 atas setiap unit mesin pemotong daging yang diimport. Oleh itu, firma MQ yang mengimport sebanyak 20 unit mesin pemotong daging haruslah membayar cukai spesifik sebanyak RM6,000. Yang kedua ialah takrif ad valorem, iaitu cukai yang dikenakan mengikut nilai barang yang diimport. Contohnya, Malaysia mengenakan takrif berbentuk ad valorem sebanyak 10% atas kasut sukan yang diimport. Oleh itu, penginputan kasut sukan yang bernilai RM250 sepasang akan dikenakan cukai ad valorem sebanyak RM25 sepasang. Seterusnya ialah subsidi. Subsidi ini merujuk kepada bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk membolehkannya bersaing dengan pengeluar negara asing. Pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan secara tak langsung akan mengurangkan kos pengeluaran dan secara relatifnya harga barang keluaran tempatan lebih murah. Jadi permintaan terhadap barang keluaran tempatan tu akan meningkat. Subsidi juga boleh diberikan kepada pengeluar barang ekspor utama negara agar harga barang ekspor negara akan menjadi lebih murah dan lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Seterusnya kita lihat kuota. Kuota ni adalah sekatan perdagangan terhadap jumlah barang yang boleh diimport dalam suatu jangka masa tertentu. Kuota ni merupakan had maksimum bagi sesuatu barang yang boleh diimport. Contohnya, bilangan unit kereta yang boleh diimport dalam tempoh masa setahun. Kuota akan menyebabkan penawaran terhadap barang import berkurang. Oleh itu, permintaan pengguna terhadap barang tempatan akan meningkat. Seterusnya ialah kawalan pertukaran asing, iaitu merujuk pada cara kerajaan mengehadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan mengikut arahan Bank Pusat agar kemasukan barang import dari negara tertentu dapat dikawal. Dengan jumlah pertukaran asing yang terhad, hasrat pengimport untuk mengimport lebih banyak barang import akan terhalang. Contohnya, hasrat kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan import dari Amerika Syarikat dapat dicapai dengan tindakan mengawal jumlah kuantiti dolar Amerika yang boleh dibeli oleh para pengimport dalam satu jangka masa tertentu. Sekatan ini dapat menggalakkan perkembangan industri penggantian import negara. Okey, seterusnya kita lihat pula embargo. Embargo ni adalah perintah larangan atau pemelawan perdagangan terhadap negara tertentu. Dasar embargo ni jarang dilakukan kecuali atas alasan keselamatan atau kepentingan negara. Tindakan memula barang dari negara tertentu ni akan menjejaskan hubungan baik antara sesebuah negara dengan negara lain. Contohnya, kerajaan Malaysia tidak membenarkan import barangan pertanian seperti buah-buahan dan peralatan pertahanan dari negara Israel atas dasar strategi negara untuk menentang tindakan Israel menindas rakyat Palestin. Seterusnya ialah sekatan bukan ekonomi, iaitu sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau syarat-syarat tertentu terhadap sesebuah negara. Sekatan bukan ekonomi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Sekatan bukan ekonomi yang pertama ialah produk yang memudaratkan pengguna, iaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang diimport harus bebas daripada sebarang penyakit dan bahan kimia yang akan membahayakan kesihatan dan keselamatan nyawa rakyat. Yang kedua ialah produk yang tidak menepati piawaian dan mutu, iaitu barang elektrik dan elektronik yang diimport harus menepati piawaian dan mutu yang telah ditetapkan oleh SIRIM agar selamat digunakan. Yang ketiga ialah produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan.
seperti ubat-ubatan dan barang kesihatan lain yang diimport haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan yang telah digariskan oleh kerajaan.